Jadi untuk perbincangan lebih lanjut bagaimana impaknya terhadap ekonomi dan juga perdagangan Malaysia, kita akan bersama dengan pakar dan juga penganalisis. Siapakah Nina? Dan kita akan bersama dengan tetamu untuk bincangkan mengenai perkara ini. Sudah tentu sibuk di Amerika Syarikat untuk melihat siapakah yang akan menduduki kerusi iaitu Rumah Putih ataupun White House. Nabilah sudahkan bentang iaitu info yang agak penuh untuk kita fahami bagaimanakah electoral votes dan bagaimanakah kepimpinan daripada segi kalau kita lihat iaitu di kerusi-kerusi yang memenuhi Demokrat, iaitu kita lihat Kamala Harris dan juga Republican oleh iaitu Donald Trump. Itu adalah penting untuk kita meliti bagaimanakah sejarah dan evolusi pemilihan Amerika Syarikat yang melibatkan presiden yang terkini iaitu Donald Trump dan Kamala Harris yang mempunyai cara yang berlainan, ideologi yang berbeza yang juga akan memberi kesan yang berbeza kepada hala tuju rakyat dan ekonomi Amerika Syarikat itu sendiri. Dan penting untuk kita meliti di Malaysia bagaimanakah pasca pemilihan raya ini akan memberi kesan kepada dasar luar Amerika Syarikat yang akan mempengaruhi Asia Tenggara sekaligus akan memberi kesan yang akan diterima oleh Malaysia itu sendiri. Dengan itu kita membawakan pakar ataupun penganalisis untuk bantu kita fahami bagaimanakah impak kepimpinan Amerika Syarikat terhadap Asia Tenggara dan hubungan Malaysia dan Amerika Syarikat. Kita mempersilakan Colin Chong Yu Kit, merupakan penganalisis keselamatan dan hubungan antarabangsa Universiti Malaya. Saya nak ucapkan terima kasih Colin kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Ini adalah antara detik-detik penting apabila kita memberi tumpuan ataupun perbincangan kepada pemilihan Presiden Amerika Syarikat kali ini, dan kita akan lihat di bawah kepimpinan Donald Trump dan juga Kamala Harris. Di sini akan mendorong kita untuk melihat bagaimana keadaan akan berubah di mana kita akan menghadapi dasar luar yang mungkin berubah di bawah kepimpinan Trump ataupun Harris. Mungkin ada perubahan daripada segi polisi, ekonomi, pelaburan yang dikatakan biasa ataupun drastik ataupun dikatakan akan flip 360. Mungkin apa antara perubahan yang akan dijangkakan daripada bawah kepimpinan Trump dan juga Harris, dan apakah antara langkah yang boleh diambil oleh Malaysia sendiri, negara yang kita boleh cakap berpendapatan sederhana ini, untuk melihat negara maju seperti Amerika Syarikat dalam memastikan hubungan keselamatan yang stabil dan konstruktif dengan Amerika Syarikat, khususnya bagi mengekalkan kestabilan serantau, bukan hanya hubungan antara Amerika Syarikat tetapi di Asia Tenggara. Mungkin boleh kongsikan pandangan Collins. Ya, terima kasih Nina dan Nabila. Sebenarnya kita sedar bahawa impak yang cukup besar, impak berangkai kepada Malaysia dan juga kepada negara serantau dan juga di peringkat global. Kita juga tahu bahawa sasaran polisi cukup berbeza untuk Trump dan juga untuk Kamala Harris, di mana Trump lebih di mana mementingkan America First agenda, protecting American interest, dan dia telah juga untuk mengutarakan bahawa penting untuk melindungi kepentingan American enterprises, bring back manufacturing jobs, impose tariff, dan kalau di peringkat domestik pula lower taxes, lower regulations. Jadi kalau ramai yang beranggapan bahawa kalau Trump menang untuk the second term ni, impak dari segi ekonomi perdagangan kepada sekutu Amerika, terutama dengan Jepun, Korea Selatan dan juga dengan seteru ekonomi China, dan juga apakah impak kepada Malaysia dan juga ASEAN. Dari segi tarif ataupun cukai yang dikenakan mungkin ada impak, tapi juga kita perlu tengok secara holistik, secara the bigger picture. Kalau ekonomi Amerika kekal kuat, kekal resilient in the coming 4-5 years, juga ada impak positif kepada spillover impact to different sectors, including dari segi sektor pertahanan, keselamatan. Kita juga dapat jangkakan bahawa dasar luar Trump akan lebih menjurus kepada di mana lebih similar pada first term, di mana America first dan juga peace through strength. Langkah cegah rintang deterrence yang cukup berkesan dari segi the Trump factor, the unpredictability factor of Trump himself, dan juga cara yang bukan konvensional kalau berurusan dengan pemimpin lain termasuk Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping. Dan kita dapat tahu bahawa during the first term tu tak ada major konflik yang berlaku, unlike now we have major conflicts now dekat Ukraine, di Timur Tengah, di Asia Barat di bawah pentadbiran Biden dan Harris. Tapi sekiranya Trump menang untuk kali kedua ni, dijangkakan akan
dia sendiri berkata bahawa untuk prevent World War III, untuk selesaikan kemelut di Ukraine, selesaikan kemelut di Timur Tengah, dan ini juga akan memberikan impak kepada dari segi harga minyak, dari segi perdagangan, walaupun ada juga impak berlainan dari segi mungkin penggunaan cukai dan sebagainya. Jadi untuk Malaysia, kita banyak mengeksport barangan elektrik, elektronik, rubber product dan sebagainya, dan mungkin akan dikenakan cukai. Tapi dari segi kalau the bigger picture tu, holistic picture, a strong US economy juga ada impak kepada kita dan juga akan memperkukuhkan dari segi sektor kerjasama pertahanan di mana Trump dijangka akan meneruskan dasar China containment dan dia juga ada lebih banyak flexibility untuk second term ni unlike the first term. So ada lebih banyak ruang opening untuk dia untuk berurusan dengan pemimpin lain. Dan ini juga akan memberikan kesan limpahan yang positif kepada Malaysia dan juga ASEAN terutamanya. Dan kalau Harris menang, akan lebih terjurus kepada dasar yang sebelum ni, dasar Biden secara multilateral, perkasakan hubungan dengan sekutu, dengan bukan sekutu termasuk di ASEAN, termasuk di Malaysia, dengan rangka ekonomi seperti IPEF, Indo-Pacific Economic Framework dan sebagainya, lebih mementingkan kepada supply chain, fair economy, clean economy, digital economy, new energy transition, dan of course juga kepada the green agenda, di mana semua ini tidak disenangi oleh Trump. Trump lebih kepada the core fundamental economic issues, of course protecting American economic interest, tapi juga kepada the overall global economic ecosystem, di mana kalau kita dapat lihat peranan ekonomi untuk mempertahankan kestabilan keamanan dunia juga berkait rapat dengan keupayaan negara untuk berdagang. Dan Malaysia as a maritime nation, as a trading nation juga banyak bergantung kepada keupayaan Amerika Syarikat untuk terus mempertahankan norma antarabangsa, undang-undang antarabangsa, terutama yang dengan pertikaian di Laut Cina Selatan. Jadi kita harapkan bahawa sama ada Trump atau Harris, of course saya melihat Trump lebih efektif dari segi polisi dasar luar ni, dan untuk melihat secara keseluruhan limpahan positif kepada negara lebih, saya rasa lebih banyak manfaat kalau Trump menang untuk kali kedua ni, Nina. Collins, kalau boleh saya tanyakan juga, mungkin jika seandainya berlaku perubahan yang besar, terutamanya berkenaan dengan dasar ekonomi dan juga dasar luar di Amerika Syarikat selepas pilihan raya ini, mungkin apa sektor yang akan terjejas yang paling terkesan dan juga mengapa, dan mungkin apa kesan jangka panjang yang mungkin berlaku terhadap ekonomi Malaysia jika perhubungan perdagangan di Malaysia dan juga Amerika Syarikat mengalami perubahan selepas pilihan raya ini? Kita dapat tahu bahawa Trump memang dari awal telah mengatakan bahawa pentingnya untuk melindungi kepentingan American workers, American enterprises, bring back American jobs. Tapi ini tak semestinya akan ada kesan negatif terhadap pelaburan Amerika Syarikat sedia ada di Malaysia atau di rantau ni. Dan kita sedar bahawa Malaysia juga ada best receiving end of the trade war, US-China rivalry. Kebanyakan major enterprises yang keluar dari China ni telah sekarang ni bertapak di Malaysia, terutama all these top enterprises. Kita juga telah sekarang ni memulakan fasa transition, economic transition, digital economy, energy based economic transition. Jadi kalau ada pun sekatan dari segi tarif, peningkatan cukai dan sebagainya, mungkin sektor tertentu akan mengalami sedikit impak negatif. Kita seperti mana saya katakan tadi, import ekspor Malaysia ke US terutama dalam produk-produk tertentu. Tapi secara ekosistem yang lebih holistik, kita dapat tahu bahawa sekarang ni persaingan dari segi key sectors termasuk critical mineral, termasuk rare earth ataupun nadir bumi yang kita ada advantage kat sini. Persaingan ni juga of course US pun telah mengorak langkah untuk terus mempertahankan kepentingan dalam sektor-sektor ini. Dia ada CHIPS Act di bawah Biden, dan kalau Kamala menang pada kali ini, memang akan teruskan dasar economic containment of China ni, termasuk CHIPS Act, Inflation Reduction Act, dan Malaysia juga akan mendapat manfaat dari segi itu. Tapi secara konvensional, dasar konvensional, pelaburan dan sebagainya. Tapi kalau Trump menang, mungkin ada kegusaran dari segi apakah impak kepada sektor yang kita bergantung pada pasaran US selama ini, yang mungkin kita enjoy positif ataupun surplus dari segi trade, di mana US sekarang ni ada negatif, dia ada trade deficit dengan kita dah lama, dah bertahun. Jadi Trump telah katakan bahawa he will fix all these trade deficits. Mungkin kita akan alami kepincangan dari segi trade deficit ni, tapi dari segi bigger picture-nya,
Trump juga telah katakan bahawa sekiranya menang dia akan cut the energy prices into half for the first year dan juga of course lower taxes, lower regulations. Jadi dan juga semuanya kemungkinan dia juga akan mengurangkan dasar interest rate to cut the interest rate dan juga semuanya mungkin akan turunkan juga kadar dolar untuk menguntungkan pihak Amerika Syarikat dari segi ekspor American products to the rest of the world. Juga ini akan memberikan kesan pada Malaysia dan akan juga memberikan kesan positif dalam sudut lain. So kalau kita nak tengok cost benefit calculations, including on the terms of limpahan kepada jaminan mencegah rintang sektor pertahanan, selama ni for the past 4-5 years ni US telah memberikan suntikan dari segi pertahanan kepada Malaysia sebanyak lebih kurang 1 bilion ringgit dari segi security grants, assistance dan sebagainya, dan ini akan mungkin diteruskan dalam konteks yang lebih besar persaingan kuasa di Indo-Pasifik. Jadi secara keseluruhan saya nampak untuk lebih efektif ada percaturan tertentu, tapi secara cost benefit calculations kita masih mendapat pulangan yang positif sama ada di bawah Trump atau Harris, tapi lebih di bawah Trump dari segi ekosistem yang lebih besar dalam menjamin the resilience of pertahanan dan juga keselamatan ekonomi untuk Malaysia dan juga rantau ni. Nabila. Baik, Collins, banyak yang telah dikongsikan bagaimana untuk kita memahami perbezaan pentadbiran iaitu potensi pentadbiran di bawah Trump dan juga Kamala Harris, di mana kalau kita lihat Trump dijangka untuk meneruskan kesinambungan yang telah dilakukan pada penggal pertamanya dan mungkin akan memberi kesan yang sama juga, tetapi kalau boleh saya tekankan di bawah pentadbiran Kamala Harris, di mana kalau kita dapat kesinambungan daripada Joe Biden iaitu pentadbiran semasa ini, mungkin boleh kongsikan juga iaitu kalau kita lihat potensi impak daripada Kamala Harris, di mana sekiranya Harris mengambil pendekatan diplomasi yang lebih kolaboratif di rantau Indo-Pasifik, bagaimana Malaysia boleh memanfaatkan peluang ini untuk memperkukuhkan kerjasama dalam keselamatan teknologi dan juga ekonomi bersama ASEAN, dan apakah bidang yang patut menjadi keutamaan bagi Malaysia sekiranya kita lihat Kamala Harris telah berjaya menduduki iaitu kerusi White House pada kali ini, dan apa yang boleh kita pelajari daripada manfaat ataupun peluang yang kita ambil sewaktu pentadbiran Donald Trump. Mungkin boleh kongsikan. Ya, kalau kita tengok dasar Democrats lebih kepada inclusive agenda, the green agenda, dari segi climate economy, carbon reduction, transition towards green energy dan sebagainya, memang selari dengan hasrat Malaysia, hasrat rantau dalam economic transition ke arah ekonomi yang lebih berlandaskan kepada ekonomi hijau, zero carbon initiative, clean economy, supply chain resilience dan of course juga energy transition, fair economy. Jadi memang banyak dasar-dasar, kalau Harris menang ni akan merupakan kesinambungan daripada dasar Biden, dasar Demokrat, walaupun Harris cuba untuk menjauhkan diri daripada kepompong lama yang cuba dikaitkan dengan Biden sebab Biden dilihat lemah dalam percaturan ekonomi ataupun dalam konteks kekuatan ekonomi Amerika, dan banyak percaturan baru yang cuba diketengahkan oleh Harris dalam segi ini, dan dari segi konteks multilateralism, diplomasi, dialog memang selari juga dengan hasrat Malaysia dan ASEAN to remain central, non-aligned, hedging, balancing dan sebagainya. Jadi untuk mengekalkan keamanan serantau, kita akan teruskan dasar ini untuk tidak memihak kepada mana-mana pihak, dan juga selari juga dengan hasrat US untuk menjamin keselamatan serantau. Itu adalah dalam konteks apakah hasrat agenda ekonomi dan juga diplomasi, foreign policy di bawah Harris yang lebih is monotonous tone direction in terms of foreign policy continuation di pihak Democrats. Yang kita lihat juga tidak banyak memberikan hasil yang ketara dalam first term Biden ni sejak 4 tahun lepas. Masih kekal dengan conventional approach of trying to dia kata tak nak bersaing, tak nak adakan konflik terus dengan China, tapi in healthy competition dan sebagainya. Jadi apakah prospek 4 tahun akan datang kalau Harris menang untuk Malaysia, untuk ASEAN dari segi ekonomi, dari segi diplomasi, mungkin akan teruskan untuk melalui cara multilateral, strengthening of alliance building, friend sharing efforts, guard rails dan sebagainya. Itu mungkin akan teruskan status quo dari segi percaturan ekonomi dan diplomasi. Tapi kalau Trump menang, saya lihat banyak agenda yang bukan konvensional berunding terus dengan pemimpin, mungkin akan
berunding terus sekali lagi dengan Kim Jong Un, dengan Putin, ataupun selesaikan kemelut di Timur Tengah dan secara direct dan secara dalam agenda yang bukan konvensional. Dan juga banyak polisi sekarang ni di bawah Biden, termasuk clean economy supply chain ni mungkin akan ditarik balik. Of course kita tahu bahawa Trump memang tidak suka pada multinational ataupun konteks globalist atau globalism, untuk dia nak banyakkan negara lain untuk to pay their fair share in terms of their defense share. Ada yang negara seperti Jepun, Korea Selatan yang menempatkan tentera US, dia kena bayar lebih, dan juga to balance the trade deficit, NATO kena bayar lebih dan sebagainya. Jadi mungkin kita melihat Trump sebagai tidak positif dari segi itu, mungkin akan melemahkan ASEAN, mungkin akan memaksa ASEAN untuk to choose a side. Tapi on the other side, jaminan potensi atau prospek keamanan atau keselamatan melalui peace through strength ni, ataupun deterrence of conflict through the projection of American dominance dari segi pertahanan ni, mungkin juga akan memberikan satu opening baru kepada ASEAN dan juga Malaysia untuk lebih mempunyai fallback option untuk mendapat jaminan dari segi pertahanan, walaupun itu mungkin akan di offset by the tarif hike dan sebagainya. Tapi dalam konteks lebih besar, dalam hasrat untuk mengekang kemarahan ataupun the rise of China ni, Malaysia dan juga ASEAN mungkin akan jadikan sebagai platform penting bagi US di bawah Trump untuk terus mempertahankan kepentingan US di rantau ini di Indo-Pasifik, dan itu juga akan memberikan pulangan yang dalam sudut lain kepada Malaysia. Jadi kita tidak perlu melihat bahawa kalau Trump menang ini mungkin akan memberikan banyak kesan negatif. Kalau tidak, ada banyak sudut lain, perspektif lain, limpahan positif dalam sektor yang lebih penting bagi negara juga akan terjamin. Nina. Collins, kalau kita tahu jika Trump menang pilihan raya pada kali ini, beliau mempunyai pandangan yang cukup ketat ataupun pendekatan yang berpotensi lebih keraslah terhadap China di bawah Trump. Jadi bagaimana kalau Malaysia boleh memastikan ia tidak terseret dalam ketegangan kuasa besar ini atau perang dingin ini, dan apakah langkah strategi yang perlu kita ambil dan juga strategi yang terbaik untuk kita melindungi kepentingan negara dalam arena keselamatan terutamanya bukan sahaja di Malaysia tapi di peringkat serantau? Ya, untuk kita memang selama ni memang kita konsisten dengan pendirian dasar luar kita untuk mengekalkan non-alignment centrality, dan kita telah jelas dalam pendirian kita untuk tidak memihak, walaupun kita juga memainkan peranan yang besar untuk berkawan dengan semua negara kuasa serantau termasuk China, termasuk US, dan tapi dalam aspek tertentu terutamanya yang melibatkan kepentingan negara, national sovereignty, kedaulatan, territorial integrity, hak kita di Laut Cina Selatan, our asset oil and gas. Sebab kita ramai mungkin tidak sedar bahawa faktor ekonomi yang paling penting untuk Malaysia sekarang ini adalah our own oil and gas sector, di mana kebanyakan of course oil and gas terletak di kawasan kita di Laut Cina Selatan yang sekarang ini terancam. Jadi jaminan pertahanan ataupun fallback option untuk kita dalam mengekalkan kepentingan kita dalam segi itu memang dari segi kuasa konvensional banyak bergantung kepada jaminan ataupun jalinan dengan US dari segi pertahanan dan sebagainya. Jadi itu memang kita perlu kekal untuk pertahankan. Tapi pada masa yang sama kita juga memilih jalan secara diplomasi, dialog dengan China, dengan kuasa lain yang juga to claim their fair share di Laut Cina Selatan ni. Kalau di bawah Trump, kalau kita tengok first term dia, mungkin ada yang katakan dia telah mengabaikan ASEAN, mengabaikan rantau ni. Tapi untuk second term ni, seperti mana saya katakan tadi, dia ada lebih banyak flexibility. Mungkin ramai katakan dia lebih akan lebih keras terhadap China atau terhadap Rusia. Benda yang sama kita tengok masa first term tu, ramai katakan dia as a puppet of Putin, tapi dia one of the harshest on Russia, telah kenakan sekatan terhadap Russia, terminate the Nord Stream 2 pipeline yang menjadi sumber funding utama kepada Russia, the pipeline to Europe. Jadi dalam percaturan terma kedua ni, sekiranya Trump menang, tidak semestinya dia akan teruskan dasar pertama, tapi mungkin dia juga ada banyak flexibility untuk of course dia akan start to protect American interest, American manufacturing. Tapi dari segi the potential of new trade war ataupun decoupling ataupun sebagainya, apakah impak kepada negara, apakah impak kepada ASEAN, dan juga adakah kita perlu ikut segala sekatan baru ataupun trade war baru terhadap China
Dan yang paling penting, adakah kita mungkin akan terikut dengan paksaan ataupun percubaan US untuk kita memilih US dalam persaingan dengan China. Saya rasakan kita perlu pertahankan jaminan jalinan keselamatan yang kita sedia dengan US ni, terutama sebab kita tahu kita selama ini bergantung kepada US dari segi memenuhi kehendak pertahanan kita, terutamanya di Laut Cina Selatan. Dan kalau kita teruskan dengan langkah non-alignment ataupun centrality atau banyak bergantung pada China dari segi jaminan perdagangan ekonomi, kita tahu bahawa kita telah try to diversify our trade and economic dependence, bukan saja dengan China, bukan saja dengan US. Sekarang ini kita cuba explore to different markets, the Middle East dan sebagainya. Tapi dari segi the core fundamental issue of how we protect our core national interest, territorial integrity, itu masih perlu bergantung kepada jaminan US ni. Jadi kita perlu strategik dan bijak untuk tidak mengenepikan hubungan kita dengan US. Kalaulah Trump menang pun ataupun Harris menang, kita akan teruskan. Tapi kalau Trump menang, kita juga perlu teruskan jaminan hubungan baik dengan US dari segi pertahanan untuk pastikan kita ada concrete fallback option untuk pertahankan dengan kita. Baik, sudah tentu banyak yang telah dikongsikan seperti yang Colin kongsikan, tidak kira siapa yang akan menduduki kerusi White House pada kali ini pada pemilihan Amerika Syarikat. Sudah tentu walaupun mereka mempunyai cara yang berbeza, sudah tentu Malaysia seperti negara-negara lain juga harus membuat persediaan terhadap sebarang kemungkinan perubahan polisi mereka yang akan sekaligus memberi kesan ataupun impak kepada negara-negara lain termasuk Malaysia. Dan saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Colin Xiong Yukit, merupakan penganalisis keselamatan dan hubungan antarabangsa Universiti Melaya. Dan sudah tentu setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Dan Nabila, sementara kita sibuk untuk membincangkan dan memahami bagaimanakah evolusi, transformasi dan perjalanan pemilihan Presiden Amerika Syarikat, ketika ini sebenarnya sedang berlangsung Majlis Tontonan Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat yang dianjurkan oleh Kedutaan Amerika di Kuala Lumpur, dan rakan tugas Khalish Kadir yang berada di lokasi. Khalish, mungkin boleh kongsikan bagaimanakah suasana pagi ini? Baik, terima kasih Nina, Rosman dan Nabilah Khalida. Kali ini saya berada di Ritz-Carlton, menjadi tempat ataupun markas untuk Kedutaan Amerika Syarikat mengadakan Watch Election Night, di mana tumpuan utama kita pada kali ini tentunya battleground states ataupun 7 swing state yang menjadi tumpuan utama, antaranya Arizona, Georgia, Wisconsin, Pennsylvania juga tidak terlepas pastinya menjadi tumpuan utama kerana mempunyai jumlah electoral vote yang besar. Michigan, Nevada, ini antara yang akan menyumbang kepada 90, hampir 93 ke 94 electoral vote. Kerana di sini juga apa yang boleh saya kongsikan menarik juga, bukan sahaja ada election night, watch election night, tetapi ada juga aktiviti untuk menerapkan bagaimana sistem memberikan pencerahan, kesedaran bagaimana sistem pengundian pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ini berlangsung. Ada mock election seperti tadi, menerangkan tentang Electoral College, kerana Electoral College ini satu sistem yang berbeza kalau kita lihat kepada sistem pilihan raya yang lain, sistem pilihan raya presiden. Contohnya di Indonesia, Pilpres Indonesia, mereka dan kebanyakan negara lain melihat kepada undi popular. Maka undi popular ya seperti biasa, mereka yang mendapat undian tertinggi menjadi presiden. Tetapi seperti yang dalam buletin pagi tadi Farhan ada kongsikan juga tentang Electoral College, kali ini ia berbeza kerana Electoral College yang merangkumi 538 representatif, antaranya 435 adalah representatif, 100 tambahan 100 daripada senators, 2 senators daripada setiap negeri, iaitu ada 50 negeri di Amerika Syarikat ini, termasuk dengan Washington DC. Washington DC 3 representatif, dan inilah keunikan yang diterangkan tadi seperti tadi, kerana ada juga bukan sahaja saya berada kesorangan, ada juga daripada diplomat delegasi yang berkaitan dengan kedutaan US berkumpul di sini untuk sama-sama menyaksikan
persaingan sengit kerana kita lihat sekarang ini Trump mendahului 105 electoral votes manakala Kamala Harris 72, 270 road to 270 ataupun perjalanan ke White House memerlukan 270 electoral vote masih panjang lagi kerana kita melihat negeri-negeri yang besar yang menyumbang kepada jumlah electoral vote yang besar seperti Florida kita sudah tahu 30 electoral vote yang dimenangi oleh Donald Trump tetapi tumpuan pastinya kita melihat juga kepada blue wall. Kita ada blue wall, red wall yang mewakili Republican, blue wall untuk Democratic. Walaupun terma itu sudah termaktub, blue wall ini adalah seperti di Michigan, di Wisconsin, Pennsylvania. Tetapi kita perlu lihat juga keputusan-keputusan yang lepas pada pilihan raya Presiden pada 2020, pada 2016, ada antara negeri ini di mana 6 ke 7 battleground state ataupun negeri yang polanya berubah, tidak menentu, tidak seperti di Kentucky, di Alabama. Jadi inilah yang menarik perhatian kita untuk kita lihat dengan lebih lanjut keputusan semasa untuk election watch kali ini. Tetapi masih terlalu awal untuk kita predict ataupun kita jangkakan sebarang keputusan kerana jauh lagi nombor untuk kita kejar ke 270 itu. Tetapi apa yang perlu kita tahu, inilah suara rakyat Amerika Syarikat untuk memilih sama ada Kamala Harris ataupun Donald Trump, di mana kalau kita lihat Donald Trump dasarnya agak progresif juga untuk terutama dari menyelesaikan konflik global. Kita pernah lihat Donald Trump ketika pentadbirannya sebelum ini bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk menyelesaikan konflik-konflik berbangkit. Kita lihat bagaimana konflik Rusia Ukraine yang sebenarnya masih lagi berlanjutan dan boleh dikatakan agak berbeza dengan Kamala Harris yang lebih bersifat sederhana. Jadi saya kira banyak lagi perkembangan atau perkongsian ini. Saya kira mungkin baru 10%. Kita akan terus bersama dengan Nabila dan Nina selepas ini. Baik, terima kasih Khalish yang telah membawakan perkembangan menarik ya Nabila. Di studio di Astra Wani kami bawakan iaitu perbincangan dan analisis mendalam bersama ahli politik ekonomi untuk kita memahami bagaimanakah presiden atau pilihan Amerika Syarikat kali ini akan memberi impak kepada dunia, dan kita lihat di sosial media banyak dialog ataupun rintihan daripada netizen rakyat itu sendiri. Apakah pandangan ataupun mindset mereka terhadap pemilihan raya kali ini, dan sudah tentu kita lihat banyak lagi perbincangan yang akan kami bawakan. Saya nak tengok secara langsung. Secara langsung betul. Di Kuala Lumpur tu kita lihat iaitu tontonan langsung mengenai kita lihat acara yang agak menarik yang menjadi tontonan terhadap dunia kali ini. Ini merupakan persaingan yang agak sengit dalam sejarah Amerika Syarikat. Tetapi jangan ke mana-mana Nabila. Selepas ini kami akan bawakan satu lagi analisis untuk anda fahami lebih mendalam bagaimanakah pemilihan Presiden Amerika Syarikat memberi kesan kepada dunia. Jangan ke mana-mana, kami akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.